Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini Al-Itisam berjaya melaksanakan satu program barulah, daurah korban akikah. Walaupun kita tak sempat membicarakan akikah, tapi kita membicarakan sebahagian besar tentang perkara-perkara yang kita patut tahu, terutamanya mereka yang ingin mengadakan korban tahun ni. Jadi kita dah tiap-tiap berapa 7 hari lah. Setiap hari itu kita menghabiskan masa 1 jam membahaskannya, dan kita berharap tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya peserta korban atau mereka yang akan menjadi peserta korban selepas ni, tahun depan dan sebagainya, telah mempunyai kefahaman yang lebih tentang apa itu korban, bagaimana nak melakukannya dan sebagainya. Jadi kita yang penting sekarang ni kita melakukan ibadah. Kita melakukan ibadah dengan kefahaman. So ada apa yang kita pernah dengar kan. Jadi kalau kita ada orang kata berilmu tanpa amal sebagai pokok yang rindang yang tak ada buah. Tetapi bila kita beramal tanpa ilmu, kita khawatiri kita akan sesat. Jadi kurang-kurangnya kita tidak terjerumus kepada kesesatan. Kita tak tahu, kita ikut orang je. Orang sembelih korban, kita sembelih korban. Orang buat korban, kita buat korban. Tapi kita pun tak faham pelbagai perkara tentang korban. Jadi kita mengharapkan kelemahan yang ada pada kita, kalau ada lah, walaupun tak ramai, mungkin tak banyak, mungkin kalau ada, kita sudah dapat mengatasi kelemahan itu. Semoga korban kita tahun ini menjadi lebih baik, diterima oleh Allah SWT, dan diberikan ganjaran yang setinggi-tingginya kepada ibadah kita insya-Allah. Sebagai ini adalah siri akhir daurah, dan saya sebagai CEO Al-Itisam Relief Program Association terutamanya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menyertai program korban Al-Itisam. Alhamdulillah, kita mendapat sambutan yang sangat baik daripada rakyat Malaysia dan juga rakyat luar, daripada England, daripada Amerika, daripada Europe, ada juga daripada Timur Tengah dan sebagainya yang menjadi peserta korban kita. Pertama kali kita membuka penyertaan korban Al-Itisam ini bukan saja di Malaysia tetapi juga di bahagian-bahagian lain dunia. Kita menerima sesiapa saja umat Islam yang nak melakukan korban. Alhamdulillah, kami sangat-sangat bersyukur dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jazakallahu khairan. Kita mengharapkan usaha ini akan diterima oleh Allah Taala dan menjadikan kita orang yang lebih baik selepas ini insya-Allah. Okey, soalan yang paling popular paling popular sekarang ini, bila tutup, bila hari akhir korban. Ini soalan popular lah. Jadi saya nak menegaskan bahawa Al-Itisam tahun ini kita membuka tarikh akhir tempahan korban kita letakkan pada sebagai 17 hari bulan. 17 hari bulan. 17 bulan ni adalah hari Sabtu. Hari Sabtu 7 Zulhijjah. Kita adalah hari terakhir kita nak terima. Jadi tuan-tuan dan puan, tahun ini sekarang ni PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Jadi suasana dia lebih ketat, lebih rumit. Antaranya perkara ni adalah untuk kita kalau tuan-tuan menempah korban di luar negara, di Yaman ke, Syria ke, Palestin ke, di Myanmar ke, Kemboja ke, di India ke, di Kashmir ke dan sebagainya. Kita nak kena hantar duit tu. Kita nak hantar duit tu dan kita perlukan masa, ruang untuk menghantar duit. Jadi itu sebab kita tutup 17 hari bulan dan pada 19 hari bulan adalah hari terakhir. Hari terakhir bank beroperasi dan 20 hari bulan adalah hari raya haji, hari raya korban. Jadi kita tak ada banyak masa. Tak ada banyak masa. Jadi kalau 17 hari bulan tu kita ada lagi masa, tetapi
seperti tuan sudah maklum bahawa bank sekarang ni tak macam bank biasa. Time PKPD ni ada bank tutup branch dia, ada branch tertentu saja yang buka. Bukan itu saja, kita nak pergi ke bank, kita nak cashkan cek, kita perlu buat appointment. Sekarang tuan-tuan dan puan, kita dah appointment kalau dengan Maybank di sekitar Shah Alam ni dah tutup dah. Buka 19 hari bulan je yang kita dapat appointment. Jadi untuk mengelakkan kita tergendala, book awal. Sekarang walaupun 17 hari bulan tu kita boleh terima, ada tempat-tempat yang kita boleh terima sampai 19 hari bulan. Tetapi untuk mengelakkan sebarang masalah, mengelakkan masalah apa tu, kita punya hajat kita nak berkorban tahun ini tergendala, jadi book sekarang. Call kami, telefon kami di 012-527-1880 atau di 016-205-1880 atau telefon office kami 037846-1880 atau masuk terus kepada kami punya web korban, web khas untuk korban, korban akikah.alitisam.com. Itu akan masuk terus ke page tu, buat booking online. Mudah booking online. Tapi kalau ada masalah, telefon kami dan kami akan membantu. Walaupun sampai 19 hari bulan ada problem lagi, telefon kami, nombor yang saya bagikan. Tapi tak ada masalah, kami buka office. Bukan office, walaupun kami tak ada ke office, tapi kami sentiasa buka telefon, dan kami akan respon kepada tuan-tuan punya apa tu, inquiry dan sebagainya. Jadi ingat, tarikh akhir 17 hari bulan, itu hari Sabtu, tapi book sekarang, untuk mengelakkan sebarang masalah. Jadi tapi ada tempat yang kita boleh buka sampai 19 hari bulan. Katalah pagi-pagi tadi macam Ustaz cakap tadi, tiba-tiba tak ada niat nak buat korban pada 18 hari bulan, ada rezeki masuk, tengok dalam bank ada duit, ada orang kata aku hantar duit kat engkau. Jadi kita betul ada duit dan kita nak buat korban, jangan bimbang, telefon saja. Ada tempat seperti Kemboja kita boleh terima korban tuan-tuan sampai 19 hari bulan, hari Senin, hari sebelum hari korban. Telefon, saya nak korban seekor lembu, seekor kambing, 5 bahagian dan sebagainya. Okey, jadi bila kita dapat tu kita boleh buat, tapi tak semua tempat. Kalau minta saya nak korban Palestin baru 19 bulan, kami tak boleh buat. Tapi kalau Kemboja, insya-Allah kita boleh buat. Tapi jangan telefon, kami akan beri maklumat yang terkini. Okey, jadi apa lagi kita nak beritahu yang pentingnya, kita kalau tuan-tuan book lembu, booking lembu sekarang ni kita hujung-hujung dah ni, kita dah hujung-hujung. Jadi lembu atau korban, kalau kerbau kalau Nepal ni kita kerbau lah. Okey, kita 7 bahagian untuk satu ekor lembu atau seekor kerbau, kita dibagikan pada 7. Jadi kalau tuan-tuan book, kami akan tak boleh confirm immediately, tak boleh confirm serta-merta, kami akan tengok dulu, okey, berapa bahagian lagi yang belum diambil. Bila dah penuh, baru kami boleh confirmkan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi walau bagaimanapun, salah satu daripada produk kita tahun ini, saya guna korban, adalah sedekah korban. Okey, sedekah korban. Masa inilah kami gunakan sedekah korban. Jadi tuan-tuan, walaupun kami bagi harga yang terbaik 275 di Nepal, tuan-tuan, disebabkan PKP ini ada orang kehilangan kerja, dan perniagaan menjadi slow dan sebagainya, tak mampu juga, tapi tuan-tuan boleh menyertai sedekah korban Al-Itisam, walaupun dengan RM10, RM20, RM100, dan sebagainya, sertai sedekah korban Al-Itisam. Join kita. Dan seperti yang saya cakap tadi, kalau kata pada 19 hari bulan ada lembu atau kerbau yang tak cukup 1 bahagian, tak cukup 2 bahagian, tak cukup 3 bahagian, berapa bahagian, tak mencukupi 7 bahagian lah dunia pendeknya. Jadi kita akan gunakan duit sedekah korban ni, kita akan ambil seekor lembu, kalau dah ada 2, 5 ni adalah sedekah korban. Jadi tuan-tuan, walaupun bagi RM10, bagi RM20, tetapi bermasih mampu membuat memberi sedekah daging yang fresh, daging segar kepada
fakir miskin, kepada mangsa perang, pada orang-orang pelarian. Itu tujuannya sedekah kurban. Tujuan utamanya sedekah kurban. Jadi sertai. Tapi kalau sedekah kurban kita banyak, semua lembu kita penuh, semua kerbau kita penuh, ada lagi 20,000, 30,000 sedekah kurban. Kami masih lagi akan menggunakan duit 20,000, 30,000 ini untuk kita membeli kerbau, membeli lembu atau kambing, dan kita akan sembelih sebagai sedekah kurban. Semama juga dagingnya kita akan bahagi-bahagikan kepada fakir miskin, masa pelarian, orang-orang yang dizalimi dan sebagainya, dan supaya mereka pada hari raya kurban, hari haji 20 hari bulan, atau pada hari-hari tasyrik 21, 22, 23 bulan, mereka dapat jugalah makan daging kurban. Tak semua orang, tuan-tuan dan perempuan, dapat makan daging setiap hari atau setiap bulan. Ada tak makan setahun, tunggu time kurban ini. Orang-orang di Yaman contohnya, orang-orang yang di Rohingya, yang ada di kamp-kamp pelarian, mereka tak mampu nak beli daging. Tunggu hari raya kurban, barulah dapat. Tetapi kalau kita banyak, alhamdulillah, kita sembelih 100 ekor lembu, 200 ekor lembu, mungkin seorang dapat 2 kilo, seorang dapat 3 kilo. Tetapi kalau kita tak banyak dapat, tuan-tuan tak nak berkorban tahun ini, jadi tak nak juga bagi sedekah kurban, mereka akan dapat sedikit saja. Mereka ramai, kadang-kadang kami terpaksa bagi setengah kilo, tuan-tuan, setengah kilo satu keluarga. Bayangkanlah kalau keluarga tu ada 5 orang, 6 orang, daging setengah kilo. Yang banyaknya kuah lah, bukan daging. Jadi inilah motivasi kita untuk melakukan kurban, atau motivasi kita untuk melakukan sedekah kurban, supaya kita, saudara-saudara kita yang susah ni, yang susah ni bukan kehendak mereka, tetapi keadaan yang mereka terpaksa terima, mereka juga dapat merasakan daging kurban pada hari raya nanti, insya-Allah. Dan kita juga menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan, yang kita hari ini kita masih khas lagi, kita buka kurban di Selangor dan wilayah persekutuan, bawah program Kurban Ceria Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan masih lagi tak ada tempat nak buat kurban tahun ni, ada duit nak buat kurban tapi tak tahu kat mana nak buat, hubungi Al-Ihtisam. Satu bahagian 750, yang ini khas untuk Selangor. Dan kita ada, kalau kita ada banyak lagi, kita akan tambah lembu kurban kita di Kudat, atau kita akan tambah lembu kurban kita di Sik dan di Baling, insya-Allah, tempat-tempat yang mereka mengharapkan daging kurban, banyak orang-orang yang miskin dan sebagainya. Okey, right. So jadi saya lebih kurang dah cover lah semua perkara-perkara yang penting lah di ujung-ujung ni untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil maklum. Alright. Jadi sebelum tu kita ulang balik. Okey, kami di Al-Ihtisam mengadakan kurban di 10 negara. Ada di 10 negara. Dan ada 2 tempat yang baru, iaitu Kashmir dan Lebanon. Okey, Kashmir ni kita mengalukanlah lagi dalam masa berapa lagi ni? 3 hari 4 hari ni. Untuk berkorban di Kashmir. Kashmir ni memanglah keadaannya dulu memanglah cantik, elok, orang Islam situ ada kuasa otonomi, mereka tak diganggu-gugat. Tetapi sekarang ini mereka di bawah pemerintahan kerajaan ekstrim, yang apa tu, bukan sebab agamanya lah, walaupun mereka orang Hindu, tapi mereka ni jenis ekstrim. Walaupun agama Hindu tidak menggalakkan kita menjadi zalim, tapi yang berlaku sekarang ini berlaku sebaliknya. Jadi mereka susah. Tak ada perniagaan, banyak orang tak boleh berniaga. Jadi jadi mereka menghadapkan satu bantuan lah daripada kita akan buat korban ini di Srinagar, Srinagar, dan juga di Poonch. Poonch ni adalah satu kawasan di sempadan antara Pakistan, India, atau daripada Kashmir bahagian Pakistan dengan Kashmir bahagian India. Inilah mereka ni, tuan-tuan, collateral damage lah selalunya. Bila India dengan Pakistan berperang, kampung mereka inilah akan menjadi sasaran. Pakistan tembak meriam bom jatuh kat Poonch. India bom jatuh dekat Poonch. Jadi orang Islam di Poonch ni ramai orang Islam. Jadi kita nak bantu mereka tahun ini.
dengan hanya RM650 saja beri-beri, insya-Allah. Jadi jangan lupa kalau tuan-tuan belum lagi membuat keputusan untuk korban, buat korban di Punj, selain di Kashmir, selain pada Malaysia yang saya beritahu tadi, dan kami masih buka lagi di negara-negara lain, okey, di Kamboja saya sebutkan tadi, di Myanmar, di Bangladesh, di India, di Kashmir, di Palestin pun ada lagi. Kalau Palestin kami buka, okey, masih buka, dan alhamdulillah sambutan untuk korban di Palestin tahun ini sangat baik. Okey, jadi kita ada masih lagi menawarkan kerbau, dan kerbau, lembu dan biri-biri. Biri-biri RM1,700, okey, dan lembu sebahagian RM1,200. Mahal sikit lah tuan-tuan. Lembu ni RM1,200 bukan sama lembu macam kat kita. Kalau tuan-tuan tengok masjid-masjid kita sembelih lembu mungkin beratnya dalam 300-350. Tetapi lembu yang kita sembelih di Palestin ni beratnya sekitar 500 kilogram. 500 kilogram. Jadi besar tu. Supaya lebih ramai orang dapat, tuan-tuan pun tahu di Palestin ni baru lepas perang, okey, dan banyak rumah yang rosak, banyak orang-orang yang merana lah sebab perang, beratus, berpuluh ribu, berbelas ribu rumah yang rosak, yang hancur, jadi kita sekarang ni sedang berusaha membantu rakyat Palestin, dan antara perkara yang kita sedang bantu sekarang ni adalah korban di Palestin, di Gaza, insya-Allah. Okey, dan ada beberapa minit lagi. Habis dah? Okey, jadi dah habis masa, jadi saya pun tak nak ambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tekankan lagi, kalau tak mampu juga untuk berkorban, ambil satu bahagian walaupun murah RM275 di Nepal, sedekah korban. Kami akan gunakan duit sedekah korban tersebut untuk membeli binatang korban, dan kami akan sembelih dan sedekahkan kepada fakir miskin, di tempat-tempat kami melakukan korban. So, jangan lupa, insya-Allah kita sama doakan, sama-sama kita doakan semua dimurahkan rezeki, dan semua lagi yang paling penting sekali zaman pandemik lah sekarang ni, PKPD sekarang ni 8,000 kes, 9,000 kes setiap hari. Kita selain pada kita berusaha pakai mask lah, kita buat ambil vaksin lah, kita doa supaya rakyat Malaysia khasnya diselamatkan, dilindungi Allah daripada pandemik COVID-19 ini. Kita selamat dan Allah mudahkan kita untuk dapat vaksin. Semua dah dapat, kalau dapat 2 vaksin tu alhamdulillah, untuk kita dapat melindungi diri kita dan keluarga kita daripada pandemik ini, insya-Allah. So begitu saja, itu saja. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada mereka yang menyokong umat Islam, yang berkorban, yang melakukan korban sama Islam. Kami sangat-sangat menghargainya. Dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.